Okey, so kita sambung 2016 soalan 2. Okey. Okey. Raja 2 menunjukkan satu imej gelombang sata air apabila ia merambat dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Okey, di sini kita nampak yang garis lurus ini adalah muka gelombang. Okey, muka gelombang wavefront. Okey, muka gelombang. Muka gelombang. Okay. So di muka gelombang kita ada zarah-zarah. Okay. Kita ada zarah-zarah yang disambungkan dalam satu garis. Okay. So apa yang kita buat sebenarnya, kita contohnya ambil satu pembaris. Okay. Kita ambil pembaris. Lepas tu kita cuba potong air atas bawah. Okay. Kita ambil pembaris tu, kita potong air atas bawah. So dia akan menghasilkan gelombang sata. Okey, gelombang sata. Jadi apa yang kita nampak adalah di sini dia punya jarak antara gelombang, kita panggil panjang gelombang lah, adalah sangat besar. Okey, di air yang dalam. Tetapi bila kita ada satu sempadan, okey, satu barrier di mana dia mengasingkan air dalam dan air cetek. So bila masuk ke air cetek, kita nampak lambda dah menjadi kurang. Okey, lambda dah menjadi kurang. Dan dia punya arah juga berubah. Okey, arah juga berubah. Okey, so pertama sekali, apakah fenomena? Okey, fenomena ni adalah pembiasan lah. Okey, pembiasan. Okey, so jawapan adalah pembiasan. Okey. So untuk pembiasan yang berubah adalah, okey, of course arah akan berubah. Okey, kedua, hal laju berubah. Okey, hal laju gelombang akan berubah dan lambda akan berubah. Okey, ketiga ini akan berubah. Okey, tetapi frekuensi adalah sama. Okey, frekuensi masih sama. Okey. So, masih ingat tak dia ada satu jadual. Okey, jadual. Okey. So, kita ada beberapa kuantiti lah. Okey, amplitude, hal laju, panjang gelombang, okey, frekuensi dan arah. Okey. So kalau kita ada 4 fenomena. Okey, 4 fenomena. So yang pertama kalau untuk pantulan, okey, amplitude masih sama. So kita pangkallah. Pangkal maksudnya dia tidak berubah. Okey, hal laju pun sama, lambda pun sama, frekuensi pun sama. Yang berubah adalah arah. Okey, yang tik maksudnya berubahlah. Okey, berubah. Dan kedua adalah pembiasan. Okey, pembiasan, kalau pembiasan, amplitude pun tidak berubah. Okey, hal laju berubah. Okey, lambda pun berubah. Tetapi frekuensi tidak berubah dan arah berubah. Okey, dan ketiga adalah pembelauan. Okey, untuk pembelauan amplitude berubah. Okey, berubah. Hal laju, lambda, frekuensi tidak berubah. Okay, dan of course sebenarnya arah dia akan berubah lah. Okay, arah berubah juga. Okay. Okay, dalam sekali interference. Okay, untuk interference, amplitude memang akan berubah sebab dia akan campurkan gelombang kan. Kita ada interference membina dan interference memusnah. Okay. Masih ingat tak kalau kita ada dua gelombang, dia cuba tambah bersama, dia akan menjadi interference membina macam ini. Okey, ini adalah puncak dengan puncak. Okey, ataupun lembangan dengan lembangan. Okey, dia akan menjadi macam ini. Kan? So amplitude akan berubah. Okey. So sebenarnya actually untuk interference
sebab dia mencampurkan dua gelombang kan. Jadi sebenarnya dia semua akan berubah lah. Okay. Sebenarnya semua akan berubah. Tapi jarang kita akan tengok kepada interference lah. Okay. Okay, so next, apakah yang berlaku kepada laju gelombang di kawasan air cetek? Okay, so kalau daripada air dalam kepada air cetek, okay, you nampak lambda sebenarnya semakin berkurang kan? Okay, so formula V sama dengan F lambda. Okay, so bila lambda dah berkurang, so hal laju memang akan berkurang juga. Okay, so jawapan adalah berkurang. Okay, berkurang. Okay, berkurang. Seterusnya, dalam Raja 2, lukis satu garis untuk menunjukkan norma pada P. Okay. Dan kedua, lukis satu garisan bagi menunjukkan arah perambatan gelombang air di kawasan air dalam dan di kawasan air cetek sebelum dan selepas. Okay, so di sini saya nak bincanglah. Okay. Masih ingat Zuzan, you tanya saya tentang soalan garis normal ini. Okay, garis normal, apa maksud garis normal sebenarnya? Normal maksudnya 90 darjah. Okay. Kalau saya ada satu permukaan macam ini, jadi saya punya normal adalah 90 darjah kepada permukaan itu. Okay. So yang penting, bila kita buat soalan, jawab soalan, tak kisahlah you jawab soalan cahaya ke atau gelombang ke, you nak cari dia punya sudut ke apa, yang penting you kena lukis garis normal dulu. Okay. So di P ini, you tengok dia punya sata, dia punya permukaan di sini. Okay, permukaan di sini. So you can use your ruler. Okay, gunakan dia punya pembaris. Okay, pembaris kita ada dua sisi kan. Okay, so you tahu tak yang tepi sini, sisi sini dengan tepi sini, mereka adalah 90 darjah. So you can use your ruler sebenarnya. Okay, letak you punya pembaris di sini. Okay, so satu sisi dia memang selari dengan permukaan. Okay, dan satu lagi sisi dia adalah 90 darjah. Okay, so yang garis ini sebenarnya adalah garis normal. You ikut sahajalah, ikut sahaja tepi ini, you lukis satu garis putus. Okay, garis putus. Okay, so inilah adalah garis normal. Okay, garis normal mesti 90 darjah. Okay. Okay, kemudian kita nak lukis arah perambatan. Okay, so jangan lupa arah perambatan dia adalah berserenjang. Okay, 90 darjah kepada kita punya gelombang. Okay, arah perambatan gelombang dia berserenjang dengan muka gelombang. Okay, so jadi dia adalah satu straight line. Okay, satu straight line macam ini. Okay. Okay. Kita nampak gelombang ini dia bergerak ke kanan. Okay. Bergerak ke kanan dan lepas itu dia akan dibiaskan. Okay. Dia akan dibiaskan dan kita kena lukis kita tahu dia akan dibiaskan dekat kan sebab dia dah menjadi perlahan. Kita kena lukis 90 darjah. Okay. Masih sama. Ini muka gelombang 90 darjah kepada arah. Okay. So nampak ini 90 darjah. Okay. Okay, so inilah jawapan untuk soalan C. Okay, soalan C. Okay, so apa sahaja sudut arah ke apa, you kena lukis garis normal dulu. Okay, garis normal dulu.
Okay, seterusnya kita tengok masih 2016 soalan 6. So tahun ini, tahun 2016 dia keluarkan 2 soalan gelombang. Okay, which is dia sebenarnya sangat jarang lah. Biasanya dia satu topik satu soalan saja. Tapi tahun 2016 dia keluarkan 2 soalan yang sama topik. Okay. Raja 6.1 menunjukkan seorang budak lelaki berjalan sepanjang PQ di hadapan 2 pembesar suara. Okay. In front of 2 speakers yang disambungkan kepada sebuah penjana frekuensi audio. Kedua-dua pembesar suara adalah sumber koheren. Okay. Sumber koheren maksudnya mereka mempunyai fasa yang sama. Okay. Fasa yang sama, frekuensi yang sama. Budak lelaki itu akan mendengar bunyi yang kuat dan bunyi yang perlahan berselang-seli. Okay. So maksudnya biasa kita tengok speaker, dia mesti keluar suara pada masa yang sama kan. Tak adalah kita punya speaker kiri keluar suara dulu baru speaker kanan, tak ada. Okay. Kedua-dua keluar suara dengan masa yang sama. Okay. Jadi itulah panggil sumber koheren. Kalau tak koheren maksudnya, you akan dengar bunyi yang ulang. Okay. Macam kalau saya cakap, dia speaker kiri akan keluar bunyi A, lepas tu speaker kanan baru keluar. So itu tak koheren. Okay, itu tak koheren. Okay. So dia berjalan daripada P ke Q, dia akan dengar suara yang sekejap ada, sekejap tak ada. Okay, so apakah maksud 2 sumber koheren? Okay. Tadi saya katakan sumber maksudnya dia mempunyai frekuensi yang sama. Dia mesti keluar suara dengan masa yang sama. Okay. Sumber koheren adalah sumber yang menghasilkan gelombang yang sama frekuensi. Okay. Yang sama frekuensi dan sama fasa. Okay. Sama fasa maksudnya dia akan sama-sama naik, sama-sama turun. Okay. Macam contohnya kalau pada masa 2 saat, kedua-dua adalah puncak. Okay. Bukannya satu atas, satu bawah. Tak. Itu tak sama fasa. Okay. They go up and go down at the same time. Okay. Itu maksudnya fasa lah. Okay. Fasa. Okay. So your keywords sama frekuensi, sama fasa. Okay, next. Raja 6.2 dan 6.3 menunjukkan corak gelombang terbentuk oleh kedua-dua pembesar suara. Okay, so kita nampak ada dua gambar. So nampak apa yang beza. Okay, di sini kita nampak A dia beza. Okay, A maksudnya jarak antara dua sumber. Okay, so di sini A adalah jarak antara dua sumber. Okay, dua sumber. Okay. Selain itu kita nampak yang beza adalah X juga. Okay, X juga beza. Okay, apa maksud X? X adalah jarak antara dua bunyi. Okay, adalah dua bunyi. Okay, ini bunyi untuk gelombang bunyi lah. Kalau untuk cahaya, jarak antara dua pinggir. Okay, dua pinggir. Kita ada pinggir yang cerah, pinggir yang gelap. Okay, pinggir yang gelap. Maksud D ini maksudnya jarak antara sumber dengan bunyi. Okay, sumber dengan bunyi. Okay. So, formula yang kita akan pakai adalah lambda sama dengan AX bahagi D. Okay. A adalah jarak antara dua sumber atau dua speaker. X adalah jarak antara dua bunyi yang kuat. Okay. Bunyi yang kuat. Okay. Bunyi yang kuat atau bunyi yang lemah. Dan D adalah jarak antara pembesar suara dengan bunyi.
Okay, so di sini kita nampak yang sama adalah jarak antara sumber dengan bunyi. Yang tak sama adalah A dan juga X. Okay, so di sini bandingkan jarak antara kedua-dua pembesar suara A. So kita nampak Raja 6.3 dia punya jarak lebih jauh. Okay, so jarak Raja 6.3 lebih besar daripada Raja 6.2. Okay, 6.2. Okay. Dan kita nampak bila lambda sama dengan X bagi D, okay, A adalah besar, so X akan menjadi kecil. Okay. Kalau kita susun semula formula ini, X sama dengan lambda D bahagi A. So kalau A dia tinggi, X akan menjadi rendah. Okay, hubungan mereka adalah berkadar songsang. Okay, berkadar songsang. Graf akan macam ini. Okay, graf macam inilah. So, jarak antara dua bunyi, atau kita tulis jarak X lah. Okay, jarak X dalam Raja 6.3, ini jarak A ya. Okay, lebih pendek atau lebih kecil daripada Raja 6.2. Okay, 6.2. Okay. Kemudian bandingkan jarak antara garis PQ dan dua pembesar D. Okay. So kita tengok jarak D adalah sama. Okay. D adalah sama. So jawab sahaja sama. Okay. Sama. Lepas tu, hubung kait jarak antara kedua-dua pembesar suara A dengan jarak antara dua bunyi kuat berurutan X. Okey, di sini kita nampak kalau A bertambah, X akan berkurang. Okey, so apabila A bertambah, okey, A bertambah, maka X berkurang. Okey, berkurang. Okay, atau jika A bertambah, maka X berkurang. Okay, apabila A bertambah, X berkurang. Okay. Okay, namakan fenomena gelombang itu, so interference. Okay, interference. Okay, kita ada 4 fenomena kan. Pantulan, pembiasan, pembelawan dan interference. So yang ini adalah interference. Okay. Berikan sebab mengapa bunyi kuat dan bunyi perlahan terbentuk oleh kedua-dua pembesar suara. Okay. Kenapa kadang kita dapat dengar bunyi yang kuat? Kenapa kita dapat dengar bunyi yang perlahan atau sangat soft? Okay. So kalau bunyi kuat, maksudnya kita ada amplitude yang besar. Okay. Amplitude yang besar. Okay. So dia ada dua kemungkinan. Okay. Sama ada kita dapat puncak. Okay, yang ini puncak dengan puncak. So kita akan dapat puncak yang sangat besar amplitude. Ataupun kedua kita dapat lembangan yang besar amplitude. Okay. So amplitude dia tinggi, kita dapat bunyi yang kuat. Okay. So ini dipanggil sebagai interference membina. Okay, interference membina. Interference membina.
Dan sebaliknya, kalau kita ada satu puncak, satu lembangan, dan kita akan dapat bunyi yang sangat perlahan. Okay, di mana interference memusnah akan berlaku. Okay, memusnah berlaku. So you kena jawab dengan keyword interference membina, interference memusnah. Okay, so bunyi kuat. Okay, di sini bunyi kuat dihasilkan. Okay, so you tengok dua markah. Satu you kena jawab bunyi kuat macam mana. Okay, dalam interference membina. Okay. Okay, di mana apa yang berlaku? Di mana satu puncak atau lembangan, okay, dia akan bertemu, okay, atau bertindan dengan satu puncak yang lain, okay, puncak atau gelombang lembangan yang lain, dengan fasa yang sama. Okay, fasa yang sama. Okay, so ini adalah bunyi kuat. Okay, tapi kalau untuk bunyi perlahan, saya tulis ke atas. Okay, bunyi perlahan dihasilkan dalam interference memusnah. Okay, memusnah. So, di mana satu puncak atau lembangan bertindan dengan satu, okay, sekarang puncak akan dengan lembangan, satu lembangan atau puncak yang lain. Okay, yang lain. Okay, so basically idea adalah kalau untuk bunyi yang kuat, puncak akan bertindak dengan puncak fasa yang sama ataupun lembangan dengan fasa yang sama. Kalau untuk bunyi yang perlahan, puncak bertindak dengan lembangan atau lembangan bertindak dengan puncak. Okay. So yang ini boleh tengok jawapan, skema jawapan yang saya bagilah. Okay. Okay, kita sambung kepada soalan 2017. Okay, darjah 6.1 dan 6.2 menunjukkan titisan air jatuh ke permukaan air di dalam besin. Imej pergut untuk titisan air yang menitis dari kedua-dua pilih diambil pada masa yang sama. Okay, darjah 6.1B dan 6.2B menunjukkan muka gelombang membulat yang terhasil apabila titisan air mencecar permukaan air dalam besin. Okay. So, cuba bandingkan apa beza dua gambar ini. Kalau untuk gambar A, kita nampak titisan air untuk gambar 6.1A, sini ada 4. Okay, 4. Dan di sini 6.2A, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8. Okay, so mana satu lebih cepat? Okay, lebih banyak air dalam masa satu saat. Okay. Yang ini lebih banyak air kan. So di sini kita boleh kata frekuensi di sini lebih tinggi daripada frekuensi sini. Okay. Satu saat 8 titisan. Ini satu saat 4 titisan. Okay. Lepas tu kita cuba tengok gambar B. Okay.
B di sini kita nampak lambda, okay, jarak antara dua gelombang. Okay. So lambda sini adalah pendek. Lambda atas adalah besar. Okay, besar. Okay. Okay, so kita cuba tengok soalan. Gariskan jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat. So, muka gelombang adalah satu garisan yang menghubungkan semua titik yang mempunyai sama apa? Sama fasa. Okay, sama fasa. So, okay, underline, gariskan sama fasa. Okay, sama fasa. Okay, kemudian daripada gambar, bandingkan kedalaman air dalam besin. Okay, so tengok kedalaman dia. Air macam mana? Kedalaman air sebenarnya tengok dia adalah sama. Okay, kedalaman dia sama. Okay, so jawapan adalah sama. Okay, sama. Sama. Lepas tu bandingkan bilangan titisan air yang menitis pada masa yang sama. Tadi kita nampak yang 6.1 dia ada 4 titisan. 6.2 ada 8 titisan. So, bilangan titisan air 6.2 adalah lebih banyak. Okay, lebih banyak daripada titisan dekat 6.1. Okay, bilangan titisan air darjah 6 point lebih banyak daripada darjah 6.1. Okay, 6.1. So, kalau bilangan titisan air dia banyak, dia punya frekuensi pun bertambah. Okay, so frekuensi darjah 6.2 lebih tinggi daripada 6.1. Okay, 6.1. Okay. Bandingkan panjang gelombang bagi gelombang bulat yang tersebar keluar di dalam besin. Okay, so kita tahu kan, tadi nampak lambda, okay, panjang gelombang darjah 6.2 lebih pendek. Okay, pendek daripada darjah 6.1. Okay, darjah 6.1. Hubung kait frekuensi air yang menitis dengan panjang gelombang bagi gelombang membulat. Okay, so jika frekuensi okay, bertambah, maka panjang gelombang berkurang. Okay, ingat tak formula V sama dengan F lambda. Okay, so di sini lambda sama dengan V bahagi F. Okay, jangan keliru dengan MV dengan RV. Di sini kita nampak kalau titisan air macam mana, lepas tu panjang gelombang akan macam mana. Yang sebab adalah frekuensi. Okay, frekuensi. Titisan air akan menyebabkan panjang gelombang di sini akan berubah. So, bila anda jawab, jangan terbalik. Jangan jika panjang gelombang berkurang, frekuensi bertambah. Okay, jangan terbalik. Mesti ikut sebab di depan, akibat di belakang. Okay. Jika saya makan banyak, berat saya akan bertambah. Okay. Bukan jika berat saya bertambah, saya akan makan banyak. Okay, jangan terbalikkan.
Okey. Okey ya, okey. Lepas tu, apa yang berlaku kepada panjang gelombang bagi gelombang membulat tersebut? Okay, so kalau kedalaman dia dah berkurang, okay, kedalaman berkurang, so kita tahu lambda akan berkurang juga, okay, berkurang. Okay. So kenapa lambda akan berkurang? Okay, kita tahu fenomena ini adalah pembiasan lah, okay, pembiasan akan berlaku. Sebab apa? Sebab gelombang bergerak atau merambat dari kawasan yang dalam kepada kawasan cetek. Okay. Merambat lebih perlahan. Okay. Perlahan dari apabila berada di kawasan cetek. Okay. Pembiasan akan berlaku. Okay, so that means V sama dengan F lambda. So bila kedalaman berkurang, V akan berkurang. Okay, V berkurang, lambda akan berkurang juga. So di sini jawapan yang penting hal laju. Okay, hal laju berkurang. Jangan anda guna perkataan berubah ya. Okay, dalam fizik jangan guna perkataan berubah. Okay, never use the word change. Okay, berubah. Macam soalan C1 ni, apa yang berlaku? You jawab berubah. Okay, salah, tak ada markah. Kita tahu dia akan berubah, tapi berubah macam mana? Tambah ke kurang? Okay, you kena tulis jawapan secara jelas. Okay, jangan guna perkataan berubah. Okay, okay, kita ada dua lagi soalan. Okay, 2 tahun lagi. Okay, laja 6.1 menunjukkan denyutan dipaparkan pada osiloskop sinar katod. Okay, osiloskop sinar katod ini anda akan belajar tahun depan. Okay, dia di bab elektronik. Di mana dia seperti kalau you tengok dekat hospital uh, kita ada signal untuk denyutan jantung kan. Okey, kita ada satu alat di mana kita boleh ukur denyutan jantung kan. Okey, pi 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 kan. So dia lebih kurang sama je. Okey, dia untuk kita mendapat signal. Okey, signal daripada elektrik, gelombang dan sebagainya lah. Okey. So dia ada satu alat untuk mengesan sama ada kita punya signal, kita punya denyutan macam mana. So amplitude, okay, amplitude lah, kita akan nampak amplitude bila bunyi dia kuat. Kalau amplitude dia sikit saja rendah, dia bunyi dia lambat, bunyi dia lemah lah. Okay. So anyway, Laja 6.1 menunjukkan denyutan yang dipaparkan apabila seorang budak menepuk tangan sekali di hadapan sebuah dinding konkrit yang bertindak sebagai pemantul. Okay, lepas tu kita ada lagi satu kali menepuk tangannya sekali di hadapan sehelai langsing. Okay, sehelai langsing yang tebal bertindak sebagai pemantul. Okay, so kalau kita cuba bandingkan gambar dua ini, okay, kita nampak bahawa secara jelas, okay, I use white pen. Okay, di sini kita nampak kalau untuk dinding konkrit dia punya amplitude lebih tinggi. Okay, lepas tu kalau dinding di langsir dia nampak dia agak soft sikit. Okay, so apa yang berlaku adalah you tengok, okay, yang pertama sekali dia adalah sama. Okay, sama. Yang ini sama sebab dia tepuk tangan dengan bunyi yang sama. Okay, maksudnya dia tepuk dengan sama kuat lah. Okay, dia tak buat lah macam tepuk kali pertama dinding konkrit, dia tepuk dengan kuat. Yang kedua dia tepuk dengan perlahan, tak ada. Okay,
dia nak pastikan pembalian ubah dimanakan adalah sama. Okay, dia mesti kontrol dua-dua, volume dia mesti sama. Tetapi yang kedua ini adalah bila kita dapat pantulan. Lepas tepuk, so gelombang akan bergerak, bergerak ke dinding ataupun langsir. Dan dia akan pantul balik. Pantul balik kepada mikrofon. So, yang kedua ini menunjukkan dia punya kadar denyutan apabila dia dengar echo, dengar gema bunyi daripada dinding ataupun langsir. So, kita nampak dinding dia punya amplitude lebih tinggi. Dan untuk langsir, dia punya denyutan agak lemah sikit. Agak lemah. Okay, so soalan dia, gelombang bunyi ialah gelombang apa? Gelombang membujuk. Membujuk. Membujuk adalah di mana kita tahu dia punya arah perambatan selari. Keyword dia selari. Kalau melintang, dia adalah berserenjang. Berserenjang. Berdasarkan Raja 6.1 dan 6.2, bezakan ciri permukaan pemantul. So kita nampak dinding sebenarnya dia lebih keras lah. Dia lebih keras dan langsir dia lebih lembut. So kita boleh tulis pemantul Raja 6.1. Ataupun dia adalah dinding lah, dinding lebih keras daripada Raja 6.2 iaitu langsir. Jadi amplitude Raja 6.1 lebih tinggi daripada 6.2. Raja 6.2. Berdasarkan jawapan, nyatakan hubungan antara ciri permukaan pemantul dengan amplitude gelombang. So di sini kita nampak dinding yang lebih keras, amplitude dia akan lebih tinggi. So kita boleh buat hipotesis. Semakin keras pemantul, semakin tinggi amplitude. Semakin tinggi amplitude. Amplitude gelombang dengan tenaga gelombang. Amplitude semakin besar, so kita tahu tenaga akan semakin banyak juga. So semakin tinggi amplitude, semakin tinggi tenaga. Apa dia? Boleh. Asalkan you ada perkataan yang menunjukkan bertambah, tinggi, nilai-nilai yang adjektif lah, adjektif. Boleh, tak ada masalah, boleh. Next, permukaan pemantul dengan tenaga bunyi yang dipantulkan.
Okay, so sama juga lah. Semakin keras, okay, semakin keras pemantul, semakin tinggi tenaga. Okay, semakin keras pemantul, semakin tinggi tenaga. Okay. Okay, Raja 6.3 menunjukkan seekor ikan lumba-lumba. Okay, ikan lumba-lumba dolphin sedang mengeluarkan gelombang ultrasonic untuk mencari makanan. Okay. So, apakah ciri gelombang ultrasonic yang menjadikannya berguna bagi ikan berlumba-lumba mencari makanan? Okay, so perkataan ultrasonic ini, okay, ultrasonic maksudnya frekuensi dia tinggi. Okay, frekuensi dia sangat tinggi. Okay, so dia punya ciri-ciri adalah frekuensi dia tinggi. Okay, frekuensi tinggi. Okay, so bila ultrasonic frekuensi tinggi, jadi apa kebaikan dia? Okay, dia dapat dipantulkan. Okay, frekuensi yang tinggi. Actually, frekuensi tinggi maksudnya dia punya tenaga. Okay, dia punya tenaga pun tinggi sebenarnya. Okay, dia punya energi. Okay, macam contoh kita tahulah daripada electromagnetic wave yang sinar gamma, X-ray semua ini, mereka mempunyai frekuensi yang tinggi. Bila frekuensi tinggi, mereka punya tenaga pun tinggi. Jadi mereka sesuai digunakan. Okay, contohnya X-ray, kita menggunakan untuk dapat image dalam badan kita kan. Kita dapat image untuk kita punya tulang dan sebagainya. Okay, kita tak guna radio wave untuk buat checking kita punya badan sebab dia frekuensi dia rendah, tenaga tak berapa kuat sangat. Okay, tenaga dia sangat rendah. Okay, so di sini boleh dipantulkan dengan mudah. Okay, dipantulkan dengan mudah. Okay, mudah. Okay, so sama juga macam kelawar, okay, bat bat dia pun guna bunyi ultrasonic untuk mengesan kedudukan. Walaupun gelap kan, walaupun dalam gua gelap sangat, tapi dia akan keluar bunyi yang kita tak dengar. Okay. Kalau manusia kita boleh dengar daripada 20 Hz hingga 20,000 Hz. So dolphin, bat, mereka dapat keluarkan bunyi yang lebih kuat daripada apa yang kita boleh dengar. Okay, so kepada kita tak ada kesan lah, kita tak dengar pun. Tapi untuk mereka keluarkan bunyi supaya mereka dapat tahu ekor. Okay, tahu ekor gema bunyi. Mereka ada keupayaan untuk detect. Okay, detect sama adakah ada halangan di sekeliling mereka dan mereka tak akan langgar. Okay, tak akan langgar walaupun mereka tak nampak. Okay. Nanti next time kita akan cuba tengok ada soalan esei tentang kelawar. Okay, tentang bat. Macam mana dia menggunakan ultrasonic wave untuk hidup. Okay. Okay, last kali adalah soalan 2019. Okay, soalan 2. Okay. Raja 2 menunjukkan corak interference gelombang yang dihasilkan oleh dua sumber koheren P dan Q. Okay. So, apakah maksud sumber koheren? Okay, so di sini saya rasa saya tak payah ulang. Kita dah bincangkan. So,
yang menghasilkan gelombang-gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama dan fasa yang sama. Okey, soalan yang ulanglah tadi. Frekuensi sama dan juga fasa yang sama. Okey, fasa yang sama. Okey. Kemudian pada darjah 2, lukiskan satu garis yang mewakili garisan anti-node. Okay. So untuk anti-node, okay, anti-node dia akan sambung semua titik yang mempunyai interference membina. Okay, interference membina. Okay, interference membina. Kalau untuk node, dia untuk sambungkan semua interference bermusnah. So di sini kalau saya cuba guna pen yang berbeza warna lah. Okay, so yang P ini adalah merah. Okay, so dia punya gelombang macam ini. Okay, yang merah, yang merah. Okay, yang merah. Okay. Lepas tu yang satu lagi adalah saya guna biru lah, biru. Okay. Okay, biru. Okay, jadi kita perlu cari titik persilangan, titik pertindihan antara dua gelombang. Maksudnya titik di mana kita ada dua-dua merah dan juga biru. Okay, merah dan juga biru. So, yang di sini kita nampak, sini adalah satu titik di mana interference membina berlaku. Okay, sini juga kita ada, sini juga kita ada, sini juga kita ada, sini juga kita ada. Okay. Okay, so selain di sini, kita pun nampak sini juga ada. Okay, sini juga ada, sini juga ada, sini juga ada. Okay, sini pun ada. Okay, so semua yang saya hitamkan ini adalah anti-node. So, lukiskan garis untuk menunjukkan garisan anti-node. Okay, so saya berlukis macam inilah. Okay, ini adalah garisan anti-node. Okay, ataupun macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Okay, lukis satu sahajalah cukup. Okay, satu sahajalah. Okay, tapi kalau untuk node, okay, untuk node adalah kita ada garis putus-putus lah. Okay, garis putus-putus. Saya guna merah. Okay. Okay, saya tunjuk contoh sajalah. Saya tak nak lukis banyak sangat. Okay, so kalau di sini untuk garis yang putus-putus, sebenarnya di sini kalau kita panggil yang garis solid, garis solid ini adalah puncak. Lepas tu yang tengah-tengah, yang garis putus ini adalah lembangan. So kalau lembangan dengan lembangan, okay, dia pun masih akan menghasilkan interference membina. Okay, so di sini walaupun tengok saya hitamkan, dia pun juga sebenarnya adalah dia adalah apa ni interference membina. Okay, interference membina. Okay, so di sini nampak juga interference membina kat sini. Okay, untuk interference memusnah, bila kita ada satu garis putus dan juga satu garis solid. Okay, so contohnya di sini. Okay, di sini adalah kita ada garis garis node. Okay, garis node di sini. Okay, so kita boleh sambung sajalah. Okay, sambung garis node. Okay,
Sini pun sama, kita ada garis not. Okay. Maksudnya dia akan menghasilkan interference memusnah. Okay. Interference memusnah. Okay. Okay. Okay, then maklumat yang berkaitan dengan corak interference dalam Raja 2 disenaraikan di bawah. Okay, di sini kita ada jarak antara P dengan Q. Okay, so antara P dengan Q kita label sebagai apa? Label sebagai A. Okay, so kita labelkan sebagai A. So A adalah 4 cm. Okay, D adalah 20 cm dan lambda adalah 1 cm. Di sini kita nak carikan apa? Kita nak carikan X. Okay, kita carikan X. So, formula lambda sama dengan AX bagi D. So, X sama dengan lambda D bahagi A. Di mana lambda adalah 1 cm. Okay. Okay, kalau you tengok dia punya unit semua adalah cm. Tak payah ubah kepada meter. Okay, tak payah ubah kepada meter. You guna unit yang sama saja. Okay. Jadi, you punya jawapan akhir pun sama juga, cm. Okay. So, 1 cm darab D adalah 20 cm bahagi A adalah 4 cm. So, you akan dapat jawapan 5 cm. Okay, 5 cm. Okay, so kita dah habis bahagian A 2011 hingga 2019 lah. Okay, ini adalah contoh soalan bahagian A. Okay, maksudnya dia soalan-soalan yang pendek. Dan next time kita akan tengok soalan esei. Okay, kita ada 3 soalan esei yang berkaitan dengan gelombang. Okay, kita akan bincang next time lah. Okay, so ada soalan nak tanya tak? Sebelum kita tamatkan kelas hari ini dan kita ada 2 minit lagi lah. Okay, ada soalan nak tanya tak?